بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita zahirkan rasa terima kasih dan syukur pada Allah. Malam ni saya dan tuan-tuan kita dapat manfaatkan masa yang berlalu dan saki-baki umur untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini merupakan ciri-ciri ataupun syarat untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di antara syarat-syarat untuk menjadi hamba digariskan oleh ulama. Antaranya ada 5 syarat-syarat yang besar. Yang pertama disebut oleh para alim ulama, wajib seorang hamba mengenali hukum dan beramal dengan hukum-hukum Islam. Ini tanggungjawab hamba. Yang kedua, wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenalan. Kenal Allah Ta'ala yang sebenar-benar lagu mana. Kita sebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuhan mana hak tak ada tu? Dan Tuhan manakah yang layak disembah? Ini tanggungjawab ataupun syarat yang besar nak menjadi sebagai seorang hamba. Sebab tu dalam Quran tak banyak Allah Ta'ala iktiraf manusia sebagai hamba, melainkan antaranya Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengetahui hukum dan belajar dan beramal dengan segala hukum. Yang kedua, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Zaman kita ni dalam orang duk mengaji pasal bab ketuhanan ni, ada orang duk faham dan duk pegang kata Allah Ta'ala ni duk atas langit. Tu makna dia tak kenal Tuhan dia. Sebab kita duk cerita kalau Tuhan di atas langit, Tuhan ni bertempat. Bila mana sesuatu benda tu ada tempat, dia adalah sejenis objek ataupun sejenis atom. Dia adalah sejenis barang ataupun sejenis benda. Sebab itulah setiap benda dia bersifat mempunyai tempat dan keadaan dia. Kepiah duduk di atas kepala, pasal kepiah ni adalah objek duduk atas kepala. Kepala merupakan objek ataupun merupakan benda. Kepiah juga merupakan benda ataupun objek, maka disebut kepiah di atas kepala. Bila mana orang sebut Tuhan di atas langit, seolah-olah Tuhan ni merupakan objek ataupun benda, tu tanda kata dia tak kenal Tuhan dia siapa. Maka tak sempurna dia sebagai seorang hamba kerana tak memenuhi syarat. Banyak orang duk pegang, kita duk tengok dalam YouTube, depa duk bahas pasal hadis yang sahih, Allah fis sama', Tuhan duk atas langit. Dia kata, ustaz, ada hadis, bukan saya kata saja-saja, ada hadis yang sebut Allah fis sama', Tuhan duduk atas langit. Sebab tu saya kata Tuhan duduk atas langit.
Kerana ada hadis sebut, bila Nabi sebut, kita beriman dengan benda yang Nabi sebut. Bila dia kata lagu tu, kita sebut syurga di bawah tapak kaki ibu. Kita tapi kelebek tengok ada apa biji syurga. Dia pun sengat tak kata apa. Allah di atas langit ada makna dia yang tersendiri. Syurga di bawah tapak kaki ibu ada makna yang tersendiri. Ni duk pi kata Tuhan duk atas langit. Pasal apa? Pasal ada hadis sebut Allah fis sama', Tuhan duk atas langit. Kalau Tuhan, Nabi sebut Tuhan di atas langit, syurga bawah tapak kaki ibu, sudah tentu ada 7 jenis syurga bawah tapak kaki mak kita. Tapi pasal apa kita pergi kelebek tengok tak ada syurga? Ada makna yang disebut syurga bawah tapak kaki ibu. Sebab tu yang kedua, sebelum kita nak mula kitab kita, ulama sebut syarat-syarat nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Ni tak kenal duk mengaku Tuhan. Ada orang mengaku Tuhan. Tuan-tuan dengar Tuhan Harun, dia mengaku Tuhan. Dah lah mengaku Tuhan, tak puasa pula bulan puasa. Tengah hari makan nasi, depa piligan dia keliling rumah bawa pinggan makan nasi. Bila orang tangkap, dia tanya pasal apa makan nasi, dia tak, pasal apa tak puasa, dia tak nak puasa apa aku Tuhan. Dia jawab sedap pula, aku tak kena puasa pasal aku Tuhan. Tu sampai tak kenal Tuhan mengaku kata dia Tuhan. Dalam sejarah tamadun manusia ni, Fir'aun lah yang mengaku Tuhan. Last sekali jumpa pula orang selepas Fir'aun mengaku kata dia Tuhan. Tu yang kedua tuan. Yang ketiga, ulama sebut menjadikan syaitan sebagai musuh. Kebanyakan orang ni tahu kata syaitan musuh, tapi dia tak buat syaitan tu sebagai musuh dia. Dia tak bermusuh dengan syaitan. Dia tahu kata syaitan tu musuh, tapi dia tidak bermusuh dengan syaitan. Allah Ta'ala sebut syaitan ni musuh kamu, fattaqizuhu aduwa, kamu kena buat dan bermusuh dengan syaitan. Ada di kalangan manusia, segelintir manusia, dia tahu kata syaitan tu jahat, tapi dia tak buat musuh dia. Sebab tu dia ikut segala arahan syaitan. Semua kita tahulah ikut arahan syaitan tu maksudnya buat benda jahat lah. Yang seterusnya ulama sebut syarat-syarat kehambaan ataupun abdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kena memahami bahawasanya dunia ini ada penghujung. Faham di situ dengan maksud yakin. Kena yakin bahawa dunia ni ada noktah yang terakhir. Itu yang keempat. Kena yakin, bukan setakat tahu, kena yakin. Yakin bahawa dunia ni ada titik yang terakhir, maksudnya habis. Kalau setakat tahu tak jadi. Orang kafir pun tahu kata Rasul tu Nabi, tapi mereka tak yakin dengan cerita Nabi. Sebab tu nama kafir, walaupun tahu kata tu Nabi. Sebab tu ulama sebut kena yakin kata dunia ni ada penghujung ataupun noktah yang terakhir. Dan yang kelima dan terakhir, kena yakin bahawa akhirat adalah dunia, adalah alam yang fana, minta maaf, adalah kehidupan yang kekal abadi. Tu 5 di antara benda-benda yang ulama senaraikan di antara syarat-syarat besar. Sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu syarat yang kita buat pada hari ini, pada malam ni, ialah mengenal hukum hakam dan beramal dengan hukum hakam. Antaranya kita semayang maghrib selesai. Dan yang keduanya, kita ingin mengenal perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam agama, iaitulah kita mempelajari
sirah kita pada malam ni, ia akan mengisahkan tindak tanduk Nabi sebagai syariat dan qudwah untuk dijadikan sebagai panduan dan hukum dalam kehidupan. Tindakan Nabi ni sebagai hukum lah, sebab tindakan Nabi ni hadis, tuan-tuan semua faham lah. Jadi kita mengaji sirah ni tujuan nak beramal, sebab dia hukum. Kalau mengaji sirah sekadar nak tahu, sama macam mengaji sejarah hang tuah. Mengaji sejarah hang tuah bukan nak ikut hang tuah ada tamin syari, kita berjalan pekan kulim, tak kena buat tamin syari sebab tak kena ikut hang tuah. Mengaji nak tahu. Tapi mengaji sirah tujuannya kita nak ikut, kerana tindak tanduk Nabi merupakan satu syariat yang kita nak belajar dan kita nak tiru. Malam ni benda apa kita nak tiru? Tingkah laku dan perwatakan Nabi SAW. Baik, kita sambung. Kata tuan kitab kita rahimahullahu ta'ala, masih lagi dalam kisah mengenai tawaran dan rundingan kerajaan Mekah kepada Nabi SAW melalui salah seorang wakil rakyat yang bernama yang berhormat Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah buat tawaran nak bagi projek dan beberapa tawaran harta benda serta jawatan-jawatan besar dalam kerajaan Mekah. Baik, kita sambung. Kata tuan kitab kita, oleh kerana tidak ada satu pun yang membolehkan mereka menyerang Islam, maka dengan pejam-pejam mata dan membabi buta menuduh bahawa Nabi SAW semata-mata bertujuan mencari pangkat dan kekayaan, walaupun tuduhan dan kecaman mereka terdampar dan tersungkur ke batu kebenaran dan hakikat Islam. Mudah faham nak cerita apa? Walaupun mereka tahu kisah Nabi ni bila diberi tawaran oleh Utbah bin Rabi'ah, mereka tahu Nabi tolak, tak terima projek, tak terima duit dan tak terima tawaran jawatan untuk menjadi menteri hak besar sekali. Mereka tak tahu, Nabi tak terima. Semua pakat tahu. Tetapi dalam keadaan tahu itulah mereka pejam mata, mereka tuduh agak, kata Muhammad ni buat kerja Islam ni kerana gila jawatan dan nak kedudukan dalam masyarakat. Mereka tuduh. Walaupun jawapan dah ada. Jawapan dah ada, tapi pakat duk kata agak nak bagi orang percaya. Dia orang panggil fitnah yang berulang. Tak betul pakat duk kata, pakat duk kata, pakat duk kata, nak bagi harap-harap orang boleh terima kata betul. Sebab tu depa pejam mata, depa tuduh kat Nabi, kata Nabi ni gila kepada pangkat dan kedudukan serta nak kepada harta. Sedangkan terbukti dah tawaran yang depa bagi Nabi tak layan. Ini di antara salah satu teknik ataupun sikap orang-orang yang meluat pada Islam. Dia akan berulang-ulang fitnah. Dia reka fitnah, dia raja ulang. Ni sistem dan kaedah yang digunakan oleh menteri-menteri Mekah nak hina dan nak mencomotkan ataupun mengoyak-rabakkan Islam. Walaupun mereka dah ada jawapan yang jelas, kata Nabi ni tak terima sogokan dan tak terima bayaran dan juga tawaran kepada jawatan yang besar dalam kerajaan Mekah. Tapi cipta tuduhan duk habaq banyak kali, bagi orang dengar sampai terpaksa percaya. Ini sistem dan kaedah yang diguna pakai oleh kerajaan Mekah. Lepas tu kita mengaji syarah nak buat apa? Jangan buat perangai macam Yahudi. Tu macam jahiliah. Tu anak bang kita. Lagu mana jangan buat perangai macam apa? Jangan duk cipta benda tak betul, lepas tu duk ulang bagi orang dengar. Jangan duk buat tu. Ini kita mengaji syarah ni tujuannya kita nak amal dengan benda yang kita dengar. Kalau dengar saja, setakat dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, baik kita mengaji sirah sejarah hantuah. Sebab dengar sejarah hantuah ni sekadar nak dengar cerita. Tak kena nak ikut. Yang kita mengaji sirah ni semua kita tahu, duk dengar ceramah maulid, ustaz duk baca Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, nak suruh tiru. Sebab tu mengaji sirah ni nak tiru. Tu nak tiru. Bila mana nak beri kedudukan, tapi kedudukan tu tak boleh buat sebarang perubahan kepada Islam, tak perlu, tak apa.
Sebab tu Nabi tak terima. Kalau bagi jawatan pun aku tak boleh ubah sistem jahiliah. Apa faedah aku terima jawatan? Sebab tu Nabi kata biar aku tak ada jawatan tak apa. Biar mereka tu nak pegang jawatan tak apa. Daripada aku pegang jawatan, aku tak ada sokongan ramai majoriti, aku nak rubah sistem jahiliah, biar aku tak payah ambil. Ni cara Nabi. Kita duk baca sat-sat. Sebab tu Nabi tak terima tawaran. Tapi mereka cipta fitnah, mereka ulang banyak kali. Ulang supaya orang kata apa? Memang betul Nabi ni gila kepada pangkat dan kedudukan. Tu satu. Kita nak belajar malam ni satu poin. Tu. Yang pertama, poin yang pertama nak ajak pada kita, jangan mereka cipta satu benda yang tak tepat dan kita dah ulang banyak kali. Orang panggil fitnah berulang. Jangan. Yang kedua, Nabi tak terima imbuhan ataupun sogokan ataupun keuntungan dunia, tetapi tak membawa kepada maslahah kebaikan terhadap agama. Tak boleh merubah sistem jahiliah. Apa guna Nabi dilantik menjadi menteri ataupun raja tapi sistem jahiliah masih kekal duk berlaku jahat. Ni kita sambung. Tu dua dah. Sambung lagi katanya apa? Tidakkah pernah di suatu masa dahulu, ni Dr. Said jawab balik seperti mana saya cerita. Jadi kita baca terus ya, tanpa kita hurai, sat-sat kita bakna. Tidakkah pernah di suatu masa dahulu di mana Nabi SAW masih hidup lagi, Utbah bin Rabi'ah datang berjumpa dengan Nabi SAW dan menawarkan kepada baginda beberapa keistimewaan yang belum pernah ditawarkan kepada sesiapa pun yang terdahulu. Buat tawaran yang cukup besar. Sebelum ni tak ada siapa yang terima tawaran seperti mana Nabi terima. Setakat kita kata duit 200-300 ribu benda biasa. Ni nak lantik jadi menteri, Perdana Menteri, jadi raja, tak ada lagi orang lain dapat tawaran tu, melainkan Nabi seorang. Mereka nak bagi Nabi ni jadi kepala paling besar dalam negara Mekah. Tu orang lain tak pernah dapat. Sambung lagi. Tawaran ini sedikit pun tidak menggerak hati kecilnya supaya menggadai dakwahnya, malah selepas itu sanggup pula menahan siksaan kaum Quraisy. Cerita ni semua pernah dengar. Tawaran yang begitu indah ditolak oleh Nabi, ditukar ganti sanggup pula menahan siksaan yang begitu ketara dari masyarakat Quraisy ataupun kerajaan-kerajaan Quraisy pada ketika itu, ketika memerintah negara Mekah. Baik, sambung lagi. Sekiranya dakwah Nabi SAW semata-mata bertujuan mencari pangkat, kerana nak dapat jawatan, kerana nak menang, sudah tentu Nabi SAW tidak akan menjawab kepada mereka yang menawarkan kekayaan dan habuan dunia itu dengan katanya kata baginda. Dr. Said jawab balik, kalau betul Nabi nak kepada pangkat dan kedudukan, pasal apa Nabi memprotes ataupun buat komentar di atas tawaran tersebut? Terima terus dah bagi jawatan, ku terima. Esok bila ku dah dapat jawatan, ku ada kuasa, ku arahkan orang. Tapi Nabi tak terima. Kalau kita ada di zaman tu nak kata tak kata Nabi tak erti? Boleh jadi kata. Kalau tidak, tak ada lah orang kafir munafik duk lawan Nabi. Tu. Tapi Nabi tak terima tawaran. Bahkan Nabi jawab, tuan-tuan tengok, kedatanganku ini bukanlah untuk mencari harta benda. Apa maksud bukan nak cari harta benda? Bukan aku nak pangkat, bukan aku nak kuasa saja. Tu. Kemuliaan dan kekayaan dari kamu, bukan yang tu. Tetapi Tuhanlah yang telah mengutuskan aku ini untuk kamu. Di samping itu diturunkan Al-Quran. Apa maksud tuan-tuan? Nabi nak cerita tujuan aku nak ubah sistem jahiliah kepada sistem Al-Quran. Sebab tu disebut sini. Sebut di sini, Allah Ta'ala utuskan aku untuk kamu. Di samping itu diturunkannya Al-Quran. Tak mau dah pakai sistem jahiliah.
Sistem jahiliah yang jauh daripada sistem ketuhanan. Sebab tu Nabi bawa satu sistem yang dinamakan tokrat. Tokrat ni orang panggil sistem ketuhanan, iaitulah Al-Quran. Rombak segala benda dan sistem jahiliah. Sistem jahiliah, bila mana binatang melakukan kerosakan harta milik jiran sebelah, mereka akan ambil tindakan kumpulkan orang-orang kampung, serang penduduk kampung. Ni sistem jahiliah. Lalu Nabi buat main sistem Al-Quran, jangan buat lagu tu. Bila mana binatang-binatang ternakan menjahanamkan barang-barang jiran sebelah, perlu diambil ganti rugi daripada jumlah barang yang dirosakkan, maka tidak berlaku pertumpahan darah. Ni Nabi nak sistem Al-Quran terlaksana dalam masyarakat engkau. Kalau Nabi terima tawaran jawatan, belum tentu boleh masukkan sistem-sistem yang Quran Tuhan turunkan pada Nabi, belum tentu boleh buat. Sebab tu Nabi kata, aku mai, kedatangan aku bukan nak kepada tawaran yang kamu nak bagi, tapi kedatangan aku ni Tuhan yang telah mengutuskan aku untuk kamu, dan diturunkan bersama aku adalah Al-Quran yang merupakan sistem yang akan merubah sistem jahiliah yang ada di zaman kamu. Ini sirah kita nak mengaji, kita nak ambil faham, tujuan kita nak beramai. Tu. Kalau dengar saja letih, macam mengaji sejarah lain. Sejarah Kota Melaka, sejarah apa lagi? Sejarah Malaysia. Setakat nak tahu fakta, tu mengaji sejarah Malaysia. Tapi mengaji sirah nak amai hak Nabi buat. Sebab Nabi ni di antaranya musyarri', orang yang ajak tentang syariat. Tu disebut sebagai musyarri' majazi. Hakikinya Allah Ta'ala lah yang nak ajak syariat. Sebab tu Nabi kata tak mau, Tuhan bagi kat aku Quran, aku nak laksanakan sistem Al-Quran. Tak mau dah jahiliah, golongan jahiliah. Ambil perempuan, tak bayar mas kahwin sampai 2-3 belah orang. Ambil kat mereka saja, 2-3 belah orang buat bini, mas kahwin tak bayar. Nabi kata tak boleh sistem Al-Quran. Kalau kamu nak ambil, kamu kena bayar mas kahwin bila mana kamu nak mengambil seronok dengan pasangan kamu di kalangan wanita. Nabi ajak, ni adalah sistem Islam. Banyak benda yang Nabi ubah apabila berjaya membawa sistem Al-Quran dalam masyarakat jahiliah. Tuan-tuan, banyak sistem Al-Quran ajak kita. Antaranya sistem cukai. Quran ajak cukai yang Allah Ta'ala ambil pada kita ni 2.5% zakat lah, tak lebih pada tu, 2.5%. Tu. Dan zakat ni dia ambil daripada orang kaya. Tu sistem yang Allah Ta'ala ajak guna Quran. Ambil daripada orang kaya 2.5%. Tapi sistem zakat ni, dunia sistem cukai ni, dunia kita duk amal, dia lebih daripada sistem Allah Ta'ala. Mencecah sampai 10%, 6%, 7%. Dia lebih hebat daripada Allah Ta'ala, 2 kali hebat. Tuhan buat turun cukai pada langit 2.5%. Dia buat cukai sampai 7%, 6%, 5%, lebih 2 kali ganda pada Allah Ta'ala. Tu kata dia sakan pada Tuhan. Dia kemas pada Allah Ta'ala. Mana-mana lah, Singapura ke mana ke, tempat kita ke, tak kira lah, ni duk hebat pasal sistem Quran. Tuhan ajak. Allah Ta'ala turunkan cukai daripada langit 2.5%. Tu pun kat orang kaya yang cukup haul dan nisab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan adik-beradik terlibat dengan bank dan sebagainya, jenis terlibat dengan orang-orang berniaga besar-besar, tuan-tuan tanya, Bursa Saham Kuala Lumpur kena tak cukai? Saya dengar taklimat Dr. Zaharuddin, dia panel syariah perbankan Islam, Dr. Zaharuddin Muhammad. Yang seorang lagi Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, hak putih tu, hak macam Cina sikit tu. Ni Dr. Zaharuddin hak gelap sikit tapi cerah pada saya lah.
Dia cerita bursa saham Kuala Lumpur ni tak dikenakan sebarang cukai terhadap pemodal yang terlibat dalam bursa saham. Tahun lepas, aliran modal bursa saham mencecah 1.8 trilion. Yang saya tak tahu trilion tu banyak mana. Saya tak tahu nak bang. Kalau tuan-tuan besok duk main duit banyak, boleh bang lah kat saya. Saya setakat 1,000 lebih, 2,000 setengah bisa pegang. Lebih dah tu tak bisa bang betul-betul. Tu hak duit sendirilah, hak duit orang saya tak tahulah. 1.8 trilion. Tuan-tuan tu rujuk balik adik-beradik yang terlibat dengan sistem bank dan sebagainya. Mereka tahu. Saya nak cakap banyak, saya bukan bidang ekonomi, tapi dapat taklimat dan penerangan daripada Dr. Zaharuddin Muhammad. 1.8 trilion. Dia hebat tapi saya tak boleh faham. Orang tak bisa pegang duit banyak. Tapi golongan ni tidak dikenakan cukai. Sebab apa? Sistem ekonomi kapitalis adalah mesra pemodal. Apa maksud mesra pemodal? Orang yang bagi modal, mereka layan bagusnya, tak kena apa. Itu maksud mesra pemodal. Kalau sistem cukai Allah Ta'ala, hang pemberi modal ataupun siapa, bila cukup nisab dan hang kategori orang kaya, maka dikenakan zakat ataupun cukai. Ni sistem Al-Quran aja. Sistem Al-Quran aja. Sebab tu kita bila ada harta banyak, cukup nisab harta kita simpan, dia sama dengan 85 gram emas lebih kurang RM14,000, cukup setahun. Dia wajib 2.5% bagi kat fakir miskin. Pasal apa? Pasal hang kaya. Orang miskin tak kena. Jadi Nabi nak bawa sistem ni, tak maulah bagi kena cukai pada orang susah-susah. Hak jenis buat kerja, kalau kita zaman lah kerja kelang, motong getah, ambil upah, cok kelapa sawit, mereka ni tak apa. Sebab apa? Sebab tak sampai peringkat kaya. Kita biarkan mereka hidup seadanya. Ini Nabi nak ajak golongan-golongan Mekah. Nabi kata, aku diutuskan oleh Allah di samping diturunkan Al-Quran. Sambung lagi. Dan telah dipertanggungjawabkan aku untuk menyampaikan berita gembira syurga bagi mereka yang beramal terhadap Quran. Itu maksud berita gembira. Allah Ta'ala utuskan aku nak cerita golongan-golongan yang macam mana ia akan dapat syurga. Baik, sambung. Dan menakutkan, yakni menyampaikan berita yang menakutkan, iaitulah azab orang yang membelakangkan Quran. Siapa-siapa yang membelakangkan perintah Quran, Nabi cerita pasal azab. Orang yang membelakangkan perintah Quran ni, dia ni tak layak mendapat syafaat Quran di tengah padang mahsyar. Sebab tu kita duk mengaji tafsir, kita nak ambil tahu pasal penjelasan tentang Al-Quran. Kenapa tak mau tergolong di kalangan orang yang membelakangkan Quran? Ini kita risau. Salah satu ayat cerita berlaku dalam masyarakat di tempat saya. Dalam Quran dia cerita ayat cara nak pergi rumah orang. Waqtul buyut min abwabiha. Pilah rumah orang kok pintu depan. Saya dah jumpa juga di kampung saya, kok Sungai Lima, tak tahu saya tak duduk sini, tak kerti abang. Dia pergi kok pintu dapur. Dah lah pergi kok pintu dapur, bagi salam pun tak. Pergi tu tuan-tuan, kepiah pakai. Sedangkan Quran ajak nak pergi rumah orang, masuklah ataupun jumpalah tuan rumah melalui pintu depan. Tapi dia pergi rumah kok pintu belakang. Dia sampai di pintu jenggai kepala dah, bu, Assalamualaikum. Orang rumah kita dengan kain batik serak dada duk tumbuk jabai ni, lompat masuk dalam mesin basuh. Pasal apa? Dengan tudung pun tak pakai. Ni nak cerita contoh membelakangkan Quran. Quran ajak kita pergi kok depan rumah, jangan kena kok belakang. Pasal kok belakang ni ada anak dara, ada mak dara, ada tok dara, duk basuh kain, duk sapu sampah, duk buat kerja dapur, duk pergi uluk kepala. Assalamualaikum, tak kena tu. Tu nak buat cerita salah satu contoh lah yang saya hadapi, yang saya jumpa. Kampung, rumah isteri saya, rumah mertua saya. Dia pemain nak jumpa tu rumah, dia kena kok belakang. Mungkinlah dia bagi salam ke orang tak jawab kat depan tu, mungkinlah.
Tapi nak pergi kot belakang, kurang-kurang bagi isyarat. Assalamualaikum, duk jauh ni, jengui kepala lah, baru bagi salam. Orang duk tumbuk jabal. Bila duk belakang rumah tuan-tuan, takkan nak pakai furdah. Tuan-tuan duk di rumah, belakang rumah dapur, pakai kot, pakai tie, kain pelekatnya, sangkut atas perut. Perut lebih macam perut saya ni, sangkut begitu lah. Baju tak pakai dah. Tu belakang rumah. Kena kat ta mai Assalamualaikum, tengok kita. Main kot pintu belakang. Lagu tu gak orang rumah kita. Depa duduk dalam rumah bukan pakai baju uniform, baju yang sempurna seperti mana dulu lah. Dia pergi kona kot dapur. Waqtul buyut min abwabiha. Pergi kot rumah melalui pintu, jangan duduk kona belakang. Ini kita risau. Sebab tu Nabi buat main sistem Al-Quran, Nabi nak tukar. Jangan membelakangkan Al-Quran, kerana apa? Akan hadapi satu azab yang cukup dahsyat. Orang membelakangkan Quran di antara orang yang tak tersenarai nama untuk mendapat syafaat Quran. Kita duk dengar cerita bangkit kubur. Nak jumpa neraka syurga, kita duk berjalan berkelana di tengah-tengah padang mahsyar seorang diri 50,000 tahun. Duk bawa barang kita, duk bawa beban dosa kita. Kalau hak dosa mati tak ada taubat. Abdullah bin Abbas cerita, mula-mula malaikat tiup sangkakala. Nabi ni antara orang yang bangkit dulu, orang lain tak bangkit ni. Malaikat Jibril ni bawa persalinan, mahkota, baju, seluar, kasut dan juga bendera liwaul hamdi nak diserahkan pada Nabi. Bila malaikat Jibril pergi ke bumi mahsyar, tak tahu kubur Nabi tak mana, lalu dia seru, di manakah makam kekasih Allah? Bergegar kubur Nabi terbelah dua. Nabi bangkit dalam keadaan bersihkan rambut, pasir atas rambut, pasir atas bau, bersih badan. Tengok kanan kiri tak ada siapa. Tengok nampak Jibril lah. Bila nampak Jibril tanya ni, tang mana ni? Hari apa hari ni? Tengok rumah pun tak ada, bangunan pun tak ada, masjid pun tak ada ni. Hari apa ni? Tang mana ni? Malaikat kata, telah tiba janji Allah, inilah kiamat. Lalu wak mai borak nak bawa Nabi daripada kubur pergi satu tempat dinamakan Ardun Bayda, bumi yang putih. Bumi putih ni bertepatan dengan Masjidil Aqsa hari ini. Tuhan gulung bumi apa semua tak ada, bentangkan mahsyar berbetulan dengan tempat Baitul Maqdis ni. Allah Ta'ala jadikan Ardun Bayda, bumi putih, dibuat daripada perak yang berwarna putih. Dan setengah ulama kata bumi yang bersih daripada sebarang kotoran, sebab tu dinamakan Ardun Bayda. Nabi tunggu tengah-tengah ni di Ardun Bayda, nak tunggu kita. Nabi nak pimpin dan nak berjalan sekali pergi kawasan destinasi ataupun lokasi-lokasi yang kita akan lalui, timbang amalan, hisab, telaga Hud dan sebagainya di sebelah ni. Kita bangkit kubur ni, pakak berjalan sampai di sini. Nabi duk tunggu dah. Pasal apa? Nak teman berjalan sekali pi. Ni Ardul Bayda, tengah-tengah mahsyar. Nabi bangkit daripada kubur. Malaikat bawa dengan borak sampai ke bumi putih ni. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, selama 40 tahun menggunakan kenderaan borak yang lajunya sekali langkah sayup mata memandang. 40 tahun nak sampai bumi Ardul Bayda. Ustaz, pasal apa jauh sangat kubur Nabi di Madinah, Ardun Bayda di Palestin, pasal apa jauh? Ustaz yang depan tuan-tuan jawab, tak tahu. Tapi dalam kitab abad 40 tahun. Nak tahu tanya ustaz lain. Ustaz ni kerti semua. Tapi dalam kitab Tanbih Hafilin Habak kata 40 tahun perjalanan Nabi menggunakan borak. Bayangkan kita bangkit daripada kubur berkelana seorang diri, berjalan kaki, nak makan masa lama mana siapa pun tak tahu. Nabi sebut dalam hadis 3 bentuk kita berjalan esok. Loceng bunyi dah seorang mati. Yang pertama Nabi sebut rukbana, orang berjalan ada kenderaan. Yang kedua Nabi sebut musyat, orang berjalan kaki. Yang ketiga Nabi sebut yamshuna ala wujuhihim, orang berjalan menggunakan muka di padang mahsyar. Dan kita akan bangkit kawasan kita di sebelah kanan. Saya andaikan kanan saya. Nabi tunggu sini belah kanan Sayyidina Jibril, belah kiri Sayyidina Mikail, atas bumi yang putih.
Bila mana tunggu-tunggu, Nabi melihat kebangkitan manusia. Nabi sebut, aku melihat seperti mana ombak yang sedang bergerak ingin melanda pantai. Sebab apa tuan-tuan? Nampak macam ombak. Mula-mula bangkit grup pertama di depan belah hujung sekali. Bila bangkit grup pertama, bangkit yang kedua, bangkit yang ketiga, bangkit yang keempat, dia nampak macam ombak yang sedang beralun main. Macam kita tengok orang tengok bola di stadium. Kawan ni duduk, kat depan ni bangkit, kawan ni bangkit, kawan ni nampak macam beralun. Di stadium bola sepak. Depa cak kepala depa daerah Kedah ke apa ke, pakat duk bangkit, kawan ni duduk bangkit dia jadi beralun lagu tu kepala orang. Lagu tu Nabi cerita, aku melihat seperti gelombang ombak kerana golongan yang pertama bangkit. Setelah tu bangkit puak kedua, puak ketiga, puak keempat, nampak macam gelombang yang sedang nak melanda pantai. Dan kumpulan yang terawal ataupun dekat dengan Nabi adalah umat Nabi, Nabi Isa dan juga Nabi Isa alaihi salam. Bila mereka bangkit tuan-tuan, Nabi Isa dan umat Nabi Isa nak bergerak pergi ke kawasan lokasi-lokasi. Kerana kita nak jumpa syurga dan neraka wal'iyadzabillah, kita akan lalu beberapa lokasi, antaranya proses nak minta syafaat. Lepas proses minta syafaat, kita akan hisab amalan. Lepas hisab amalan, kita akan terima buku catatan amalan. Lepas terima buku catatan amalan, bergerak ke tempat untuk mizan, timbang amalan. Lepas timbang amalan, sama ada berat belah kanan ke kiri ke baik ke jahat, baru lepas tu kita cari kolam haud Nabi SAW. Lepas daripada kolam haud Nabi, kita akan keluar daripada kawasan haud Nabi. Kita akan lalui satu perjalanan yang dinamakan perjalanan itu ialah ujian terhadap keimanan. Allah Ta'ala akan padam matahari selama 1000 tahun. Orang yang benar-benar beriman atas dunia, dia yakin dengan keimanan dan Islam dia, waktu itulah badan dia akan bercahaya. Orang-orang yang berpura-pura dengan Islam, ketika mana dipadam matahari, dia hidup dalam keadaan gelap dan terkapai-kapai, duk tarik mak ni hak cahaya, mak tolong aku mak, tolong aku mak, aku tak nampak mak. Mak kata aku duk cari adik-beradik, hang duk tarik kaki aku, duk diam-diam. Mak berjalan, cerah jasad dia. Orang-orang yang dia jadikan iman ataupun agama sebagai jalan nak untung atas dunia, gelap gelita. Ni kata ujian keimanan. Orang hak bagui bercahaya badan, orang yang berpura-pura badan tak bercahaya. Waktu ni kita nak tahu siapa betul apa salah. Atas dunia tuan-tuan kata dia tak apalah, dia ustaz, belum tentu. Tunggu tengok bercahaya tak bercahaya waktu tu. Kalau bercahaya waktu tu, memang betul dia menang. Kita belum tentu dia ustaz, dia tok bilal, dia guru kafar, ustaz kafar, dia tak apalah, dia orang alim, nanti sah. Tang ni kita nak tahu. Atas dunia kita hukum hak zahir lah, kata bagus. Hakikatnya tunggu sah. Waktu ni nak tengok bercahaya tak bercahaya. Lepas 1000 tahun tu baru kita merentasi titian sirat. Titian sirat pula ada 7 rock blok ataupun sekatan yang dibuat oleh malaikat atas perintah Tuhan. Sekatan pertama duk tanya pasal syahadah. Ni duk habaq tadi, hak awal tadi. Kembali pada cerita saya sebelum saya nak berhenti, loceng pun bunyi lah. Kembali pada cerita saya, bila bangkit ni umat Nabi Isa nak bergerak pi, Jibril kata makanak ya Isa, hang duk situ wahai Isa, hang jangan pi mana. Nabi Isa kata tak boleh ke Jibril, kami pi dulu sebab kami dekat dah. Jibril kata nanti saat, kerana hisab ni akan diberikan keutamaan kepada umat Muhammad. Hampa duk ni saat. Nabi Isa kata bolehlah wahai Jibril. Tak boleh, makanak ya Isa, duduk sini. Nabi Isa minta berkali-kali, malaikat Jibril kata nanti sah, lalu menangis Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Dikhawatiri mereka ditinggalkan berjauhan dan paling belakang setelah mana lepas umat Nabi di kalangan kita dahulu diiringkan oleh Nabi untuk dihisapkan. Bila mana Nabi tunggu punya tunggu, Nabi tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, mana umat aku duk tunggu lama? Sayyidina Jibril jawab apa tuan-tuan? Cerita ni kalau tuan-tuan nak cek tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin.
Bab yang ke-11 mengisahkan tentang huru-hara kiamat. Bukan Tanbih Ghafilin hak besar tu. Yang besar tu karangan pengarang dia Abu Lais As-Samarqandi. Bukan kita tu, hak nipis tu. RM4 harga dia. Abang harga siap-siap kot nak pergi beli. Ada tulisan Rumi, ada tulisan Jawi. Yang tulisan Jawi lebih murah, yang tulisan Rumi mahal sikit. Hak Rumi tak tahu harga apa, pasal saya tak bisa beli. Lalu Nabi tanya Jibril, mana umat aku wahai Jibril? Lalu Jibril kata, wahai kekasih Allah, sesungguhnya umat kamulah umat yang paling lambat penggerakan mereka dan paling perlahan perjalanan mereka untuk mencari kamu. Nabi dengar ni, Allah, pasal apa lambat Jibril? Jibril ulang jawapan tadi, umat kamu adalah umat yang paling perlahan dalam penggerakan mereka. Nabi duk risau dah, duk tunggu di Ardun Baida. Pasal apa tunggu? Nak sambut kita daripada kubur, nak ikut perjalanan kita, nak pergi ke hisab, nak pergi ke mizan, nak pergi ke haud, Nabi akan ikut kita. Bila tunggu sampai satu kumpulan orang yang berkenderaan, depa ni bagi salam pada Assalamualaikum ya Rasulullah, depa bagi salam. Nabi tengok punya seronok lah, lama dah duk tunggu, pakak mai peluk. Bila Nabi nak bergerak, Sayyidina Jibril kata, nanti saat wahai kekasih Allah masih berbaki di kalangan umat kamu yang lebih lambat daripada kumpulan yang pertama. Nabi tunggu. Bila mana tunggu, tuan-tuan, ada segelintir di kalangan manusia yang lambat ni, yang berjalan dengan kaki dan berjalan dengan muka, ada segelintir yang dapat bertemu dengan Nabi, dan ada yang tak bertemu dengan Nabi. Ada segelintir Nabi tengok jauh, tengok mereka dalam keadaan tercungak-cungak kerana apa? Keletihan, dan muka ni basah, baju ni basah disebabkan peluh yang begitu banyak. Nabi bagi isyarat panggil di sini. Kalau kita buatlah ni, kalau saya andaikan ni, duduk di sini, nampak tak, duduk sini dia panggil. Yang nampak ni terekam jumpa Nabi dalam keadaan teriak. Nabi tanya, pasal apa teriak ni, basah pipi? Mereka jawab, wahai Rasulullah, perjalanan kami daripada kubur mencari kamu wahai Rasulullah sangat dalam keadaan terbeban dan sengsara, membawa dosa-dosa yang kami bawa daripada atas dunia yang kami mati tak sempat taubat. Kami merana wahai Rasulullah, begitu sengsara, duk pikui bebanan dosa kami atas dunia yang begitu banyak, kami sengsara. Nabi dengar mereka tengok, mereka teriak, dan dengar habaq kata sengsara, ayat mata turun. Hak Nabi kita ni duk dengarlah cerita. Habaq kata, kami bangkit kubur, kami berjalan lama Rasulullah, duk cari Rasulullah. Ada di kalangan kami yang dipijak, ada di kalangan kami dihimpit sampai jatuh, rebah, mereka naik atas belakang kami Rasulullah. Nabi duk dengar. Tengah-tengah duk dengar tu, Sayyidina Jibril buat main. Sayyidina Jibril main dan minta Nabi, wahai Rasulullah, telah tiba janji Allah, diminta supaya kamu membawa di kalangan umat kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, tak boleh bagi masa sikit kan? Nak dengar cerita ni, umat aku ni duk habaq ada kena pijak, ada hak tergulin, ada hak rebah, pasal bawa beban dosa atas kepala. Sayyidina Jibril kata, telah tiba janji Rabbul Jalil, dan tidak ada kuasa dan tidak ada sesiapa yang boleh merubah keputusan Rabbul Jalil. Lalu Nabi ni rasa dalam keadaan, Allah, lepas ni nak teruk apa pula mereka ni, dalam keadaan risau berjalan dan bergerak di kalangan kita dan bersama dengan Nabi SAW. Macam kita lah pi anak masuk asrama, keluar main dekat kereta, duk abang kata, abang duk asrama, mereka bully abang, abah weh, cucuk yang abah bagi abang balik kemarin ni, ada abang tingkatan 5 ambil, lepas tu petang kemarin dia tahu abang masuk dalam kolah ayak. Kita bahasa guna untuk bully anak ni, duk kacing gigi ni, mata merah menyala. Budak mana abang-abang? Kita gerang. Nabi, umat Nabi duk cerita, kami sengsara Rasulullah, kami berjalan duk cari kamu Rasulullah, sengsara, beban, bawa dosa zalim.
Nabi dengar cerita dalam tengah duk dengar ni, dalam khusyuk duk dengar sambil duk teriak sebab tengok depa teriak, Jibril panggil suruh bawa depa ni pergi jumpa Allah Taala. Bila berjalan tuan-tuan, apa berlaku dalam perjalanan tu tuan-tuan? Kita sambunglah bulan depan insya-Allah. Kisah yang seterusnya disebabkan lama dah masuk waktu, insya mudah-mudahan yang kita ketengahkan sebentar tadi ada benda yang baik yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran dalam kehidupan kita supaya kita mendapat bantuan dan syafaat Al-Quranul Karim pada ketika kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik adalah ilham daripada Allah, yang kurang baik adalah kelemahan saya selaku hamba Allah yang banyak melakukan dosa khususnya kepada ayah dan ibu dan jiran tetangga. Mudah-mudahan Allah mengampunkan saya dan tuan-tuan dan sentiasa memimpin kehidupan kita kepada jalan yang direstui dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi zidna 'ilman walhiqna bis salihin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.